Wanita berperanan kepada penyumbang ekonomi negara dan ini bukanlah sesuatu yang klise dan tidak dinafikan di kala pandemik COVID-19 ini ramai yang terkesan, ramai yang kehilangan pekerjaan dan tak kurang juga terdapat pada mereka di luar sana yang ingin menambahkan pendapatan sampingan dengan menggunakan pelbagai alternatif. Dan siapa kata suri rumah pun tidak ketinggalan, turut tak lupa juga berusaha untuk menambah pendapatan sampingan, seterusnya menjana pendapatan yang tersendiri. Dan sebenarnya terdapat pelbagai cara, asalkan ada jalan dan kemahuan, di situ akan ada jalan yang dijumpai. Okey, dan hari ini bersama saya Nurul Hidayah Umul dalam Wanita Wanita akan membincangkan satu topik yang menarik sebenarnya dan tepat sekali dengan keadaan yang berlaku dalam ekonomi semasa ketika ini yang terkesan ekoran COVID-19, iaitu untuk menjana pendapatan dari rumah. Dan untuk memperkatakan ataupun berbincang lebih lanjut mengenai topik ini bersama saya di studio pada hari ini adalah Puan Nur Himah Aziz, merupakan Presiden Persatuan Wanita Inspirasi Negara dan juga dikenali sebagai online guru di kalangan usahawan wanita. Apa khabar Puan Nur Himah? Khabar baik. Okey, Puan Nur Himah, seperti yang kita lihat ketika ini negara berdepan dengan COVID-19, saya kira 360 darjah segalanya berubah. Betul. Khasnya daripada segi ekonomi yang terkesan dan tak lupa juga datangnya sesuatu musibah, wujudnya satu peluang yang baharu. Dan dilihat ketika ini peluang yang baharu adalah ekonomi digital. Dan mungkin Puan Nur Himah boleh berkongsi mengenainya. Bila pandemik berlaku, bila pandemik COVID-19 berlaku, isu yang terjadi adalah semua orang tak boleh berniaga. Kedai tutup dan sebagainya. Jadi timbullah isu pasal Makcik Kia. Okey, Makcik Kia ni adalah entrepreneurs yang kita kata dia tidak IT savvy. Dia tak ada go into digital. Jual goreng pisang bawah pokok. Kat mana datang digitalnya. Tapi bila pandemik berlaku, mereka tak ada pilihan. Dalam keadaan sekarang, sekiranya kita memilih untuk tidak mendigitalkan perniagaan kita, kita kena memilih untuk menghadkan pelanggan kita. So maknanya dulu to be online ataupun to be offline adalah pilihan. Betul. Tapi hari ni dah tak boleh. You tak pilih, you ketinggalan. Sama ada you sanggup ataupun you tak sanggup, itu is your choice. Banyak yang disediakan oleh kerajaan apabila berlakunya COVID-19 ni adalah banyak geran, banyak platform-platform digital, banyak kelas-kelas pun semua tukar online. Ini adalah benda yang semua orang kena terima lah. Dan ini dikatakan peredaran zaman nak tak nak kita kena terima, sama ada kita terima ataupun ketinggalan. Itu bagi pandangan Puan Nur Himah. Okey, sekarang Puan Nur Himah, kita lihat benda ini adalah sesuatu yang perlu ada sebagai medium pemasaran ketika ini. Dan bagaimana bagi Puan Nur Himah, bagi mereka di luar sana yang baru nak memulakan perniagaan menerusi digital platform ini tetapi tak tahu jalan mana yang nak dimulakan dahulu. Adakah saya ni di landasan yang betul nak mulakan bagaimana? Dan mungkinlah boleh Puan Nur Himah kongsikan kepada mereka di luar sana. Seperti kita sedia maklum, antara benda yang melonjak semasa COVID-19 adalah penggunaan social media. Bila kita nak berniaga, nombor satu saya selalu tekankan, jangan mula dengan kos yang tinggi. Tak perlu engage dengan Sifu ke, tak perlu engage dengan platform mahal, sekadar menggunakan social media. Saya rasa rata-rata semua orang spend berjam waktu di Facebook, di Instagram, TikTok, YouTube. Guna channel-channel percuma ini dulu sebelum kita pergi ke yang kena bayar. Ada orang cakap, perlu ke nak buat Facebook ad, IG ads. Kalau kita belum mahir, jangan. Sebenarnya banyak orang lupa bahawa bila dia orang berniaga, dia terus aim besar, dia terus nak aim ramai. Kita kena tengok, ini yang datangnya falsafah pukul baju di badan sendiri. Nak jual banyak, mampu tak untuk bangun pukul 3 pagi, 4 pagi, masak dan sebagainya. So benda ni semua kita kena tengok dulu kemampuan kita, kemampuan penghantaran, kemampuan to meet the demand. Dan bila kita nak pilih barang untuk kita niagakan, kalau boleh buat sesuatu yang kita mahir. Sebab bila kita mahir, kita pandai, kita akan lebih passion untuk buat. Sebab anything yang dipaksa, suami kata, you berniaga lah, you tak ada buat apa kat rumah. Bila dia tak ada interest, dia tak ada minat, benda tu takkan lama. Mak paksa anak berniaga, ni mak buat ni jual, dia tak boleh. Anything that you do, you mesti ada interest kepada benda tu.
buat benda yang you passion of. Yang passion ni lah sebenarnya dia macam orang pergi mancing. Betul. Okey, orang pergi mancing tak dapat ikan pun dia tetap pergi. putus asa langsung, Dia takkan putus asa sebab that's dia orang punya passion. Dan bila you buat benda tu kerana benda tu adalah minat you, nombor satu you akan love what you do. You takkan mudah give up. Tapi cuba you buat benda yang you tak ada kepakaran, you tak minat, you tak suka. Nombor satu, bila tak jadi, you akan cepat-cepat give up. Anggaplah seperti pergi memancing. Tak dapat ikan tak apa, pergi juga. Bini bebel pun buat juga. Dia macam tu Sebab lah. satu hari mesti tersangkut. Betul. Tiba-tiba dapat ikan paus. Itu dia seronoknya dengar rezeki semua hidup orang kata. Yes. Dengan satu channel yang betul sahaja sebenarnya. Okey, Puan Nurima, kita nak tahu juga kebelakangnya ini terlalu banyak medium sosial ya. Dan adakah medium sosial ini sesuai sekali digunakan semua jenis perniagaan ataupun spesifikasi kepada jenis-jenis perniagaan yang tertentu sahaja? Sebenarnya bila kita menggunakan social media, kita kena faham masa Facebook diwujudkan, tujuannya bukan untuk berniaga. Tak ada orang pun ada perception yang Facebook adalah untuk berniaga. Facebook adalah media sosial. Okey, bila kita kata media sosial, tujuan utama social media ni adalah untuk bersosial. Bersosial dari sudut baik lah, maknanya to connect you dengan orang yang jauh dan sebagainya. Jadi bila kita menggunakan social media, kena faham dulu dia ada undang-undang dia. Dia ada etika dia. Boleh berniaga di Facebook contoh, tetapi bukan di personal profile. You tak boleh buat hard sell dekat personal profile. Kat mana nak berniaga? Maksudnya nak kena create satu account ke bagaimana? Kena create Facebook page yang diberi secara percuma. Tahu tak berapa banyak kedai? Okey, Facebook page adalah kedai. Okay? Kedai virtual you. Berapa banyak kedai boleh buat? Banyaklah. Cuba teka. Cuba teka. Maksudnya banyaklah tu, tak ada had. Okey. Kita boleh buat sehingga 99 kedai. Wow. Jangan kata nak buat 99 bisnes. 9 pun belum tentu Betul. lagi. Jadi kalau disediakan platform sehingga 99 kedai, kenapa kita tak ambil peluang? Itu dia, 99 platform yang disediakan. Okey, kita simpan dulu jawapan kita. Sebenarnya kita kena berhenti rehat seketika dan akan kembali selepas ini. Pastinya jawapan yang lebih banyak lagi, lebih padat lagi informasi daripada Puan Nurima. Apa pun kita berhenti rehat seketika. Jana pendapatan dari rumah, demikian topik kita hari ini dalam Wanita Wanita, dan saya masih lagi ditemani tetamu di studio iaitu Puan Nurima Aziz, merupakan Presiden Persatuan Wanita Inspirasi Negara. Dan kalau tadi sebelum kita berhenti rehat seketika, perbualan kita semakin rancak, semakin panas dengan media platform yang manakah yang seharusnya digunakan sebagai medium pengiklanan untuk kita lakukan. Dan Puan Nurima pula dah katakan tadi ada 99 sebenarnya Facebook page boleh dibuat dan mungkin boleh ulas lagi mengenainya. Sebenarnya bila kita menggunakan media sosial, kita kena identify kat mana kita punya kekuatan. Kalau kita kata kita kuat dekat Facebook, layan Facebook dulu. Kalau kita kata kita kuat dekat IG, kita layan dulu. Okey, kenapa saya kata you kena ada Facebook, Instagram, YouTube, TikTok? Because this is the trend. It's the trend. Okay? Berita terkini adalah untuk Ramadan tahun 2021 ni, TikTok is going to be the in thing. Saya pun kena tengah belajar ni. Samalah saya lepas ni buka akaun TikTok. Okay, so bermakna bila kita nak buat benda ni, kita kena faham dia punya konsep. Facebook is actually purpose dia marketing. Sebenarnya sales sangkut dekat IG. Okey. Jadi you kena ada dua. Okey, dan juga kita kena faham kenapa kita kena aktif. Ada orang cakap, "Puan, saya nak aktif dekat IG je. Saya tak sukalah Facebook sebab ramai makcik bawang kat Facebook. Puan, saya tak sukalah dekat IG sebab IG ni ramai rempit-rempit mina-mina yang ni," dia kata. So kita tak nak. Dia kata, so sebenarnya dalam social media you kena berada di semua platform yang aktif. Contoh, bila orang tu dekat Facebook, dia mungkin tak ada dekat IG. Dia ada dekat IG, dia mungkin tak ada dekat Facebook. Tapi kalau you tackle benda-benda ni, you akan dapat semua customer. Itu dia satu yang menarik. Dan sebenarnya mungkin juga ikut kesesuaian produk yang nak dijual sasaran customer tu di bahagian mana, membuatkan kita perlu fokus kepada medium sosial yang tertentu. Puan Nurima, kita nak tahu juga kebelakangan ni kerajaan pun dah membenarkan duit iSinar dikeluarkan untuk jumlah tertentu bagi mereka di luar sana nak memulakan perniagaan dengan jumlah-jumlah yang dikeluarkan menerusi iSinar ini.
Apakah perniagaan yang sesuai sekali dimulakan dengan modal yang rendah, dengan risiko yang rendah sekali? Banyak sebenarnya bisnes yang kita boleh buat dengan modal yang rendah. Yang paling saya tekankan kat sini adalah bila kita nak buat perniagaan, cari yang risiko paling rendah. Okey, sebab kita tak boleh ikut orang. Okey, dia ni boleh jual makeup, kita pun nak jual makeup. Sedangkan kita tak ada pengetahuan tentang makeup. Dia ni nak jual air durian Belanda, kita pun nak jual air durian Belanda sebab kita tengok dia berjaya. Kejayaan setiap orang tu dia berbeza mengikut usaha kita. Ada orang dia tak boleh buat marketing, tetapi dia boleh buat production. So why don't you concentrate on production? Biar orang yang orang lain yang menjual. Cari you punya pasukan yang jual dan sebagainya. Ataupun kadang-kadang kalau kita nak buat bisnes, modal dia besar, cari pasukan kita. Okey, siapa nak jaga delivery, siapa nak jaga production, siapa nak jaga ni marketing dan sebagainya. Sebab ramai yang gagal apabila mereka ni adalah one man show. Dia yang goreng nasi, dia yang packing nasi, dia yang hantar nasi, dia balik nak basuh periuk. So bila benda-benda ni berlaku, dia akan jadi letih. Dia akan jadi letih. Jadi banyak faktor yang kita sebenarnya kena tengok, dan seperti yang saya cakap tadi, sebenarnya kita kena bermula dengan 5P. Nombor 1, produk. Tanya diri kita nak jual apa dulu. Tanya dulu kita nak tanya, adakah barang yang kita nak jual tu ada permintaan? Kalau kita tak sure apa nak jual, pergi Google. What is the item to sell for 2020? 2022. 2022 sebab 2021 dah tak boleh nak jual dah. Orang lain semua dah polon. Betul. You kena tengok 2022. Oh, itu namanya market research Ya, market research. Okey, kalau untuk yang nak tahu kat mana nak Google, pergi dekat Google Trend. Dia boleh tunjuk apa yang you nak jual. Okey, nombor 2, kena ada people. Nak jual dekat siapa? Kat mana? Kat mana orang ni duduk? Ada ke calon yang nak beli barang-barang ni? So, kalau you ada produk tapi you tak ada people, you tak ada orang yang nak membeli, tak guna juga. Kemudian, you kena ada tempat nak jual kat mana? Adakah jual dekat social media? Adakah jual dekat offline? Adakah jual dekat eBay? Adakah jual dekat YouTube? Sekarang ni, you can even sell dekat Twitter. Okey, tapi makcik Kia tak jual kat Twitter kerana dekat Twitter dia punya impact sangat laju. Okey, dia nak bungkus pun laju, nak jalan pun laju. So you kena tahu kat mana you punya customer duduk. Kalau peringkat umur macam makcik Kia 40, 50, 60, mereka ni akan duduk bukan pun dekat Facebook, bukan pun dekat IG. Duduk kat mana? Mereka duduk dekat WhatsApp group. So kita kena tahu kat mana duduknya customer kita. Jangan assume everyone is everywhere. Betul. No. Betul. That's not the right philosophy. Kemudian kita kena ada promotion, untuk kita buat. Okey, kat mana kita nak jual, kat mana kita nak promote. Dan kalau kita berniaga, kenapa orang cakap kita kena faham platform-platform yang kita kena. Contoh, orang semua berniaga dengan WhatsApp, tapi orang tak tahu sebenarnya kalau you menggunakan WhatsApp yang sekarang, personal dia tak akan work. You kena guna WhatsApp for business. Kenapa WhatsApp for business? Dekat WhatsApp for business, you boleh update status, you boleh buat customer punya label. Okey, customer dah bayar, customer belum bayar, customer yang akan beli, berminat nak tahu. Customer agent, you boleh labelkan dia, dan juga you boleh sediakan macam quick answer. You tekan / jawapan dah ada. So you kena ada pengetahuan tentang penggunaan benda-benda ni. Sebenarnya terlalu banyak media sosial lah. Ya, tapi tak tahu guna, tak guna. Ya, kalau Puan Nurima tak sebut hari ni, saya pun tak nampak sampai ke tahap itu sebenarnya. Tapi apapun perbincangan kita semakin panas sebenarnya, semakin hangat dengan pelbagai informasi. Kita sebenarnya nak berhenti rehat sekali lagi, tapi pastikan anda jangan pergi ke mana-mana kerana banyak lagi info yang kita nak kongsikan bersama anda sekembali nanti. Terima kasih di atas kesetiaan anda bersama kami pastinya dalam Wanita Wanita mengenai jana pendapatan dari rumah. Satu topik yang menarik. Kalau tadi sebelum kita berhenti rehat seketika, Puan Nurima dah kongsikan 5P untuk online marketing. Dalam daripada 5P tu hanya kita dapat kongsikan adalah produk, people dan place. Lagi 2 tertinggal kat situ. Mungkin Puan Nurima boleh kongsikan selanjutnya. Kita dah buat benda ni, dah ada produk, dah ada people, dah ada place, dah ada tempat mana. Kita kena ada pasukan.
Okey, siapa nak tolong kita macam saya kata tadi? Nak hantar macam mana? Itu yang kita kena kata. Mungkin kita nak guna e-hailing. Mungkin kita nak top up. Banyak hari ni e-hailing dengan Grab dan sebagainya. Kemudian kita kena buat promotion. Promotion ni macam mana? Macam saya katalah, guna status dekat WhatsApp untuk promotion. Gunakan IG story. Sebenarnya tujuan macam social media ni macam IG story. Hari ni kalau kita tengok IG, dia dah ada reel. Pasal tak ada reel? Ya, betul. Reel tu dia macam TikTok. Konsep dia lebih kurang. Ada music, you boleh masukkan. So, pergilah godek handphone kita tu, jangan ke belakang. Jangan ketinggalan. Apa yang disediakan oleh social media ni, dia memang untuk memenuhi kehendak semasa. Dan kita kena ingat, Facebook, IG dan WhatsApp ni, dia sama bapa, sama mak. So kalau kita guna mereka ni, kita kena still follow dia orang punya undang-undang. Macam YouTube, dia more kepada dengan Google dan sebagainya. Jadi bagi saya yang paling penting adalah whatever yang disediakan di social media platform-platform ni semua, dia ada purpose dia. Kenapa you kena go live dekat Facebook? Itu adalah untuk kita mempromosikan produk kita. Kenapa kita kena guna IG story? Kadang-kadang ada orang cakap, ini kadang-kadang macam orang gila, semua nak kena tunjuk dekat ni. Tapi itu trend. Itu trend. Itu sebahagian daripada kerja sebenarnya. Itu sebenarnya buat free marketing. Sebab kita kena faham, bila kita berniaga, nombor satu yang kita kena buat adalah bina kepercayaan orang kepada kita. You have to build trust. Bila kita tunjuk, kita pergi pasar, kita siang ikan, kita siang daging, kita angkat barang, load barang dalam kereta, itu you are building trust. It's all about trust. People buy your product not because they want your product, but because they trust you. Itu adalah daripada sosial. Itu kepada sosial. Bila kita buat dekat kita punya personal platform tu, itu sosial. Kita tunjuk, okey, alhamdulillah hari ni nak pergi ke Kajang hantar barang, ada siapa-siapa nak slate order, bolehlah. Do it in a story form. Buat dalam storytelling. Jangan siapa nak beli ni, tak boleh. Dia tak boleh straightforward. Dia tak boleh cakap siapa nak beli apa semua. Adalah juga orang cakap, dia kata, puan, betul ke kalau kita ni saya upload okey je, tak ada apa. Sebenarnya kita lupa. Kita tak kontrol Facebook. Kita guna Facebook atau social media yang lain secara percuma. Yang menguasai kita adalah mereka. You tak tahu apa dia buat. You buat soft sell, you buat hard sell dekat your personal, Facebook flag you. Flag you tu maknanya apa? You upload, you bagi orang tengok you punya posting, tapi orang tak tengok pun sebab dia flag, hanya certain people je dapat tengok. Kena faham juga undang-undang dia. Okey. Sebenarnya dapat perkongsian yang banyak sebenarnya daripada Puan Nurhimah mengenai marketing online ni sebenarnya. Tetapi dengan kelajuan marketing online ini, adakah bermakna marketing daripada segi konvensional ini tak diperlukan lagi? Maksudnya marketing yang memerlukan rumah ke rumah ataupun pengiklanan di televisyen, di radio itu semakin tidak mendapat sambutan ataupun masih lagi diperlukan sama rata atau bagaimana? Sama rata. Cuba kita tengok Milo. Saya daripada kecil minum Milo. Sampai dah ada cucu pun, kenapa Milo tetap dekat TV? As simple as that. Kita membesar dengan produk-produk yang memang daripada nenek kita, ayah kita, tapi kenapa marketing still perlu? Jadi maknanya sama ada dia offline atau online, you tetap kena ada. Dia bergantung kepada skala perniagaan juga, ya? Bergantung. Ya, betul. Kerana saya ada terbaca sebelum ini, sekiranya nak memperluaskan lagi jenis perniagaan itu, perlu memasuki marketing secara konvensional, iaitu melalui televisyen, ke radio. Takut kalau sekiranya kalau dah keluar ke televisyen ni, takut tak mampu nak memenuhi permintaan, overload daripada permintaan mereka di luar sana. Adakah betul mengenai pendapatan tersebut ataupun hanya kata-kata semata-mata? Ada betul, ada tidak. Ada orang tak sangka produk dia boleh jadi viral. Tiba-tiba because katalah satu selebriti ni dia makan, dia promote kau-kau, tiba-tiba jadi viral. Tiba-tiba orang datang, kedai yang dulu lengang, queue. Kat situ dia akan terjejaskan apa? Dia punya servis. Kadang-kadang pernah juga berlaku bila order melimpahi daripada kemampuan dia untuk buat, servis jadi bad. Padahal dulu okey. Jadi benda-benda ni kita, sebab tu ada orang cakap
Kalau dia ada kedai makan, Okey. jalan-jalan cari makan nak datang, dia tak bagi. Sebab dia tahu kalau dia mendedahkan diri dia kepada program tersebut, dia punya crowd akan jadi 3 kali ganda. Oh, takut tak menang tangan pula menang lepas tangan. ni kan. Kita kena faham juga. Betul. Dan sebenarnya saya tertarik juga dengan kata-kata Puan Nurhimah ya, kalau nak bergerak laju ke depan mungkin boleh bergerak seorang. Tapi kalau nak bergerak secara membesar dan berkembang kena berkumpulan. Dan konsep kahwin pun antara konsep yang diterap pakaikan juga ya, iaitu perlu melihat kekuatan masing-masing untuk bergerak lebih ke depan. Betul. Dan sekiranya apakah kesan yang berlaku sekiranya konsep kahwin ini tetap ada kesan sampingan mengenainya, apakah kesan-kesan sampingan yang kerap kali kita dengar dan kita cuba boleh elakkan? Okey, bila bergabung ni dia kadang-kadang macam ni lah. Kita contoh saya jual makanan, you jual coklat. Okey. Saya guna coklat you untuk buat saya punya makanan lah, kata kek dan sebagainya. Jadi saya akan cross sell you juga. Saya cakap kalau siapa nak makan kek yang sedap ni, saya menggunakan bahan daripada kedai you. So that is how we support each other lah. Okay, the effect kat sini adalah kalau kita promote dia, tiba-tiba dia jadi slack pula. Dia tak seperti yang apa yang katalah at one time bila order dia dah banyak, dia selalunya akan jadi slack ataupun jadi masalah bila order tu melebihi. Okey. Ada juga kadang-kadang orang tu dia sangat popular dan dia menggunakan kesempatan tu untuk bantu kawan kadang-kadang. So yang tu yang saya kata kita promote yang betul. Ni promote yang ni, tapi bila kawan tu tiba-tiba terkejut order dia melebihi, dia ada masalah, maknanya tak seperti yang kita war-warkan. Kat situ yang akan terjejas adalah saya yang mempromosikan Maksudnya dia. kena bersiap sedia secara keseluruhan, mental dan dan fizikal. kena kenal juga yang kita nak kolaborasi dengan dia ni, adakah dia mampu dan dia setanding dengan kita. Itu kena ambil kira juga tu. Itu satu perkongsian yang menarik sebenarnya, dan saya dapat simpulkan hari ini dalam topik kita jana pendapatan dari rumah, satu topik yang begitu berinformatif sekali bagi wanita-wanita di luar sana dan bagi mereka yang tercari-cari nak memulakan perniagaan, tak tahu daripada mana nak mulanya, ataupun mungkin anda boleh beralih kepada perniagaan berasaskan online. Jual produk orang pun tak salah juga ya sebenarnya. Tak salah, nanti kita cerita. Itu yang sebenarnya. Tapi nampaknya kita pun kesuntukan masa. InsyaAllah lain kali berkesempatan kita akan membawa sekali lagi Puan Nurhimah Aziz, merupakan Presiden Persatuan Wanita Inspirasi Negara ataupun lebih dikenali sebagai online guru di kalangan usahawan wanita. Dan apa pun, terima kasih banyak-banyak kerana sudi berkongsi informatif di luar sana. Orang kata semoga ilmu yang dicurahkan tu menjadi satu rezeki sebab yang tak mengalir, yang tak putus mengalir untuk puan di luar sana dan memberikan informasi kepada anda. Dan nampaknya wanita bersiaran sehingga di sini sahaja. Okey, saya Nurul Hidayah Umul. Assalamualaikum dan salam hormat. Bye-bye.